Usaha Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap bahasa yang sama dituturkan dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Mengambil contoh bahasa Inggeris, ia tetap menjadi bahasa lingua franca, terutamanya di negara barat, tanpa ia menjadi bahasa kepada negara tertentu. Begitu juga bahasa Arab, ia tetap menjadi bahasa rasmi bagi beberapa negara moden di Semenanjung Arab. Perkara sama bagi bahasa Melayu, ia menjadi bahasa utama di rantau ini sehinggalah negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan. Sudah tentu, bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama di Indonesia dan Malaysia dan diangkat menjadi bahasa rasmi. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris, ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri. Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan, bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Namun beliau tidak menafikan penggunaan bahasa Melayu yang meluas di Indonesia kerana faktor geografinya yang luas dan rakyatnya yang lebih ramai daripada Malaysia. Pun begitu, katanya, segalanya masih lagi di peringkat perbincangan antara negara-negara terlibat. Yang penting, katanya, usaha memartabatkan bahasa Melayu itu lebih utama berbanding penggunaan nama negara. Saya berpendapat usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia itu amat wajar, amat baik dan amat sesuai. Kita hendak mengadakan satu bahasa yang dapat digunakan di rantau Asia Tenggara. Kita hendak menyebarluaskan bahasa Melayu, ya, atas nama apa bahasa sekalipun. Jadi kalau kita boleh berbincang dan menetapkan bahawa ada satu bahasa yang boleh digunakan secara meluas dan namanya begini. Apapun yang menjadi polemik di negara jiran, seharusnya usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN disokong. Tidak perlu bertikam lidah kerana pada asasnya, usaha Malaysia tidak meminggirkan mana-mana negara. Bahawa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia bukan bahasa Melayu dalam konteks kenegaraan, konteks yang sempit. Bahasa Melayu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia, kerana pada hakikatnya secara linguistik dan secara ilmiah bahawa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Sebelum ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, menolak cadangan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Beliau mendakwa bahasa Indonesia pilihan lebih baik untuk digunakan sebagai bahasa utama bagi ASEAN kerana ia paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya tersebar di lebih 47 negara.